misi-misi yang berada dekat depan dia tu juga boleh nampak lah perwatakan Cik Ani ni dengan muka yang bengis, dengan muka yang berlainan. Dan doktor ni pun marilah cek tahu. Bila cek nadi, bila cek dia punya denyut jantung, kalau diikutkan para sahabat edisi Malam Seram, Cik Ani ni memang dah meninggal dunia tahu. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram, kembali lagi bersama dengan Agi dalam berkongsi kisah-kisah seram malam. Terima kasih yang mana sudah pun klik video pada kali ini. Semoga korang berada dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan. Tak lupa juga kepada saudara kita yang berada dekat Palestin, semoga beroleh kemenangan dan juga kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ni nak bawakan dua kisah seram sebenarnya. Lebih kurang dua lah. Yang mana kisah yang pertama berkait tentang pewaris. Rakan sahabat, kita tahu lah pewaris ni ataupun lebih detail kita panggil sebagai saka. Lama kan lah kita bawa kisah saka ni. Dan juga kisah yang kedua dikongsikan oleh salah seorang lelaki mengadu kena tindih baru lepas balik pergi tandah. Macam tu lah. Tahu lebih lanjut kisah pada kali ini, apa kata korang bersama dengan Agi, kita layan cerita ni sampai habis. Let's go sobat. Kisah yang pertama ni dikongsikan oleh salah seorang perempuan, kita bagilah dia sebagai nama Siti tahu. Dan kisah ni bukanlah berlaku kepada diri Siti dan juga keluarga Siti, tapi berlaku kepada jiran dia yang bernama Cik Ani. Yang mana Cik Ani ni berumur 70 tahun. Macam itulah, 70 ataupun 75 tahun. Wih, pun tak ingat sangat lah. Dan Cik Ani ni dia duduk seorang diri tahu, sebab kisah ni berlaku pada tahun 2013. Kebanyakan anak-anak dia ni berada dekat luar, dah belajar, dah berumah tangga macam itulah. Jadi keluarga Siti ni lah, bila duduk sebelah-sebelah kan jiran-jiran, jadi keluarga Siti ni lah yang setiap hari akan pergi melawat Cik Ani ni macam mana keadaan. Sebab umur 70, jadi 70 ni kira dah tua lah juga lah tahu. Jadi pada malam tu Cik Ani ni tiba-tiba dia terkena muntah darah yang tak henti-henti tahu. Bila terkena muntah darah ni, dan dia pun pesel. Dan keluarga Siti ni lah yang ke hospital untuk mari ambil dia. Bila mari je nak ambil ni, rupa-rupanya Cik Ani ni pun dah meninggal dunia rakan sahabat. Terkejut lah pada masa tu. Keluarga Siti lah yang telefonkan anak-beranak dia yang lain, bagi tahu yang mak dia ni dah meninggal dunia. Bila bawa pergi hospital, nak tutup je dengan kain yang berwarna putih ni. Bila nak tutup je, rupa-rupanya dia punya denyut nadi dia tu jatuh, dia tiba-tiba naik balik. Nafas dia naik balik, naik turun macam tu. Jadi pegawai yang ada dekat hospital yang mana menguruskan pada malam tu terkejut lah. Panggil lah salah seorang doktor ni. Doktor mari. Terkejut kan. Bila doktor tu mari, nampak Cik Ani ni bangun dalam keadaan orang yang kita panggil sihat sejahtera lah. Tak ada sakit apa-apa, dan bangun dan bagi tahu dekat yang ada depan dia ni, kata dia nak balik dekat rumah. Dengan muka yang garang macam tu lah. Dan misi-misi yang berada dekat depan dia tu juga boleh nampak lah perwatakan Cik Ani ni dengan muka yang bengis, dengan muka yang berlainan. Dan doktor ni pun marilah cek tahu. Bila cek nadi, bila cek dia punya denyut jantung, kalau diikutkan para sahabat edisi Malam Seram, Cik Ani ni memang dah meninggal dunia tahu. Dan bila dia bagi tahu dia nak balik ke rumah ni, para doktor ni katalah duduk sini, kita cek dulu macam mana. Tapi dia marah pula doktor ni, kata dia nak balik juga, paksa juga untuk balik ke rumah dia. Bila dah macam tu, doktor tak nak buat apa-apa lah. Telefon lah anak-anak dia ni supaya ambil dia untuk balik ke rumah. Something wrong juga yang jadi pada mak dia ni tahu. Anak dia ni, anak sulung yang pertama lelaki, yang kedua ni perempuan tahu. Anak sulung ni lah yang cerita dekat Siti ni. Semasa balik ke rumah ni, dia on the way balik ke rumah ni, dalam kereta ni sabar, dia punya bau mak dia ni macam lain macam dah tahu. Dan juga nafas mak dia ni macam bunyi suara harimau yang kelaparan, yang mana nak pergi mencerkam manusia. Dalam kereta tahu, dia tengah bawa kereta macam tu. Jadi dia orang semua ni macam takut lah. Sampai saja dekat rumah, Cik Ani ni turun berlari masuk je ke dapur, tak cakap apa-apa, tengah kita panggil masuk je tu. Jadi keluarga dia ataupun anak-anak dia lain tengok macam pelik lah. Sebab masa tu memang anak dia ni dah tahu patutnya mak dia dah meninggal dunia, tapi tak tahu sebab apa pada masa tu. Tapi anak dia macam buat tak tahulah.
Berselang dalam sehari dan juga 2 hari 3 hari macam tu, anak dia yang nombor 1 nombor 2 ni kira dah macam dah rasa lain sangat dah. Sebab apa? Dalam rumah tu dah mula bau yang teramat busuk tau. Macam bau bangkai yang busuk macam tu jugalah. Dan juga tubuh mak dia ni dah mula macam dia punya bengkok-bengkok macam tu lah. Tengok daripada situasi tu, anak dia yang sulung ni kita panggil lah Alung ni lah. Alung ni telefon lah salah seorang member dia ni ustaz lah, suruh bawa salah seorang perawat. Jadi ustaz ni marilah dengan salah seorang perawat. Bila mari ke rumah dia ni, nampak lah mak dia ni duduk dekat atas kerusi ni sambil mendongok tengok ke ceiling tau, dengan muka yang tajam, muka yang bengih macam tu lah. Dan Alung bagi tahu, dia kata mak dia ni macam lain sangat, kelakuan mak dia ni lain, perihal aku lain, macam-macam lain lah tahu pada masa tu. Dan perawat ni pergilah bisik dekat telinga Alung dan bagi tahu yang sebenarnya mak dia ni dah meninggal lama dah. Masa pergi dekat hospital itu dah meninggal dah pada masa tu. Duduk dalam badan mak dia tu ada belak saka yang mak dia jaga. Terkejut anak-anak dia hak lain ni macam sebab anak dia yang lain dah tak tahu yang mak dia ni ada belah saka, ada waris saka, tak tahulah saka di keturunan ke, ataupun sebenarnya tak pernah tahu pun pasal saka daripada salah silah keturunan dia. Dan katanya perawat tu belak ni tengah tunggu untuk diwariskan kepada siapa-siapa yang setuju untuk menjadi tuan seterusnya. Dengar je gitu, anak-anak yang lain ni kita tak nak lah. Bagi dekat Alung tak nak, bagi dekat kakak tak nak, bagi anak yang bosu dia semua tak nak macam tu. Dan Alung bagi tahu supaya putuskan teruslah saka ni, jangan berkait dengan family dia, suruh putuskan ataupun suruh keluarkan daripada badan mak dia. Dan perawat tu bagi tahu boleh buat, mungkin mengambil masa sikit lah, nak halau ataupun nak buat benda yang dah lama lekat dalam badan seseorang tu, dah kira sebati nak buat balik tu kira macam memakan masa jugalah. Tapi proses itu boleh diteruskan. Semasa proses itu dijalankan atau proses saka dan juga menghalau saka tu untuk nak diputuskan tu dibuat, mak dia ni macam menjerit sakit tahu, macam kena seksa macam tu lah. Sakit yang teramat sangat dalam masa 30 minit tak henti melau-lau, menjerit, diseksa dan sikit. Maka kakak dia yang sulung pun pergilah dekat perawat tu bagi tahu stop lah, suruh berhenti macam tu. Berhentilah sekejap. Dan dia suruhlah saka tu pindahkan kepada kakak dia sebab dia tak sanggup tengok keadaan mak dia macam tu, menjerit macam tu, tak sanggup tengok jasad mak dia tu kena macam tu tahu. Maka sekelip mata je bila dia cakap je macam tu, mak dia ni pun memang dah rebah. Dan katanya perawat tu, saka tu pun dah berubah pergi dekat kakak dia. Perawat tu marahlah sampai tepuk lantai 2-3 kali ni. Sepatutnya proses macam ni boleh diteruskan lah, sabar je sikit je. Tapi bila dah masuk, maksudnya bila tu dah orang dah setuju nak menerima saka, bila dia cakap lafaz je dengan mulut, saka tu akan pergi terus lah dekat dia. Dan alasan kakak ni satu je lah, dia kata tak sanggup tengok mak dia tu macam tu, menjerit, meraung kan. Lagi selepas daripada tu, proses kebumian tu diteruskan macam biasa. Kakak dia juga boleh juga buat saka, tapi betul-betul makan masa jugalah. Apa kata perawat tu, lebih kurang dalam 2-3 minggu juga untuk nak menghilangkan saka yang ada dekat dalam diri kakak dia tu, rakan sahabat. Kisah yang kedua ni pula berlaku salah seorang lelaki yang dah pun berumah tangga tahu. 25 tahun umur dia. Katanya kisah pendek lah ni. Pada mana tu dia ni macam sakit perut sangat, nak membuai ataupun nak melabur lah tahu. Pada masa tu juga dia punya tandas rumah dia ni macam tersumbat. Dan dia maksudnya sakit sangat-sangat, dan dia pergilah ke salah sebuah hospital yang ada berdekatan di rumah dia. Lebih kurang dalam kalau dia naik kereta tu dalam 2-3 minit, 4 minit macam tu sampailah tahu. Bila masuk je dia nampak lah Pak Gak ni ada dekat dia punya pondok jaga tu. Masuk je terus dalam keadaan yang berlari ni, pergi. Dia masuklah salah sebuah kita panggil tandas ni. Bila dia masuk tandas ni terkunci. Rupa-rupanya tandas ni hanyalah untuk staf saja. Maka ada lagi satu tandas yang ada dekat atas tu. Tapi tandas dekat hospital yang ada dekat atas tu dia bersebelahan dengan bilik mayat tahu. Bila dia lalu saja dekat bilik mayat ni, dia rasa aku nak pergi ataupun tidak Tapi kalau dah sakit perut sangat, maksudnya dah hujung-hujung terpaksa pergi jugalah tahu. Okey, dia pun pergilah melintasi bilik mayat tu, masuklah ke dalam tandas. Maka dia pun melaburlah sekian. Dalam 15 minit atau 20 minit macam tu, dia keluarlah balik. Keluar jalan betul-betul lah di depan bilik mayat. Dia dengarlah satu suara perempuan yang minta tolong.
Tolong, tolong. Dari jauh dia dengar lah suara tu. Maka dia pun apa lagi, cabutlah berlari, tong turun tangga. Maka terserempak lah dengan security yang ada tadi. Security ni suruh lah balik cepat-cepat, dah lewat malam macam tu lah. Dan dia pun bagi tahu lah dia ni semai sini sebab nak melabur je. Tandah dia ni tersumbat rumah dia. Balik je ke rumah. Bila rupa-rupanya pada malam tu dia pun dah bawa satu benda, tahu, benda yang menumpai dia sampai dekat rumah. Dan bila masuk saja dekat rumah dan nak tidur lah, tapi dia perasan satu benda, dapur tu lampu terbuka. Memang kebiasaan isteri dia ni kalau tengah malam memang buka lampu dapur lah. Dia pun nampak, apalagi masuk dalam bilik nampak isteri dia tengah tidur. Dia pun tidurlah macam biasa. Tengah nak tidur tu rakan, sebab dia pun terjaga, sebab dia punya nafas dia ni macam tersekat tau. Macam orang tindih-tindih yang dia punya badan dia atas perut dia ni. Bila dia buka mata, Allahu Akbar, dia terkejut lah tau, sebab dia nampak satu benda bentuk sosok tubuh yang besar yang duduk di atas badan dia sambil melompat tau. Tong lampak macam tu. Dan menyebabkan dia rasa nak bergerak pun tak boleh, nak bercakap apa tak lagi. Kita tahulah kalau orang yang kena tindih ni nak bercakap memang tak boleh lah. Cuma boleh kata baca ayat Al-Quran itu cuma boleh baca dalam hati je. Sambil nak bergerak tak boleh. Dan sekali lagi dia terkejut di sebelah dia ni, sebab dia macam dia sempat dia baring jugalah. Di sebelah ni lah rupa-rupanya bukan isteri dia tau. Dia nampak betul-betul adalah satu tubuh yang menyerupai hantu pocong yang duduk di sebelah dia. Dan benda tu betul-betul menghadap dia. Boleh kata dia ni macam bertentan mata tau dengan pocong tu. Macam dia tengok pocong dan pocong tu tengok dia. Dan muka pocong tu tak payah nak bagi tahulah, memang sehuduh-huduhnya tahu. Dan selepas daripada situ dia baca juga pejam mata, maka benda tu pun berlalu pergi dalam masa lebih kurang dalam 30 minit 40 minit jugalah. Dan isteri dia pun masuk. Selepas di situlah dia cerita balik dekat isteri dia ni yang dia kena tindih, dia jumpa dengan hantu pocong. Dia sekan-sekan dia cerita dan dia ingatkan sebelah tu suami isteri dia. Rupanya hantu pocong yang ada dekat sebelah dia. Dan isteri dia ni bila dia lalu 2-3 kali dah, dia nampak macam suami dia ni elok je tidur ni, macam tidur macam biasalah. Sebab isteri ni ada dekat dekat dapur, ada hal yang perlu dia buat macam itulah. Dia pegat kat ruang tamu, dia nampak lah suami dia ni macam molek je tidur, elok je tidur, tak nak ganggu. Rupa-rupanya dia ni kena tindih rakan sahabat.